Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Suratul An'am ayat 101. Ayat 101 muka surat 142. 142 muka surat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Apakah sebab bagi kamu tidak mau makan daripada apa yang telah disebut nama Allah ke atasnya? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Dan sungguh Allah telah terangkan kepada kamu, jelaskan kepada kamu apa yang telah diharamkan ke atas kamu, illa matturirtum ilaih, melainkan apa-apa yang kamu terpaksa melakukannya. Walau annana sahih walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Dan jika sekiranya kami menurunkan kepada mereka malaikat, wa kallamahumul mauta, dan orang-orang mati bercakap dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai' qubla, dan kami kumpulkan ke atas mereka atau untuk mereka semua perkara dan kami letakkan di hadapan mereka, maka liyu'minu,
101. Betul dah. Tadi salah. Seratus sebelah, betul lah, 111. Ya. Tadi salah, ni betul dah. Walau annana nazalna ilaihimul malaikah, dan jika sekiranya kami turunkan kepada mereka malaikat. Ini kepada orang kafir lah, ni cerita dia ni. Betapa nanti kalau bawa mari bukti apa-apa pun, kalau dah mereka itu duduk dalam keadaan melampau, ayat sebelum ni kan, fanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka dalam kemelampauan mereka, dalam keadaan tercengang-cengang, dalam keadaan bingung. Baik, betapa mereka tu dah duduk, kalau dah duduk dalam keadaan melampau, sesat, nanti kalau ditegur mereka itu, diingatkan mereka itu dengan cara malaikat dihantar kepada mereka untuk menegur. Kalaupun nanti malaikat yang tegur mereka, atau wahsyarna alaihim kulla syai' qubla, ataupun kami kumpul semua bukti dan kami lungguk di hadapan mereka, maka liyu'minu, tetaplah mereka tidak beriman. Mereka tak akan beriman juga kalau dah Allah tak beri petunjuk. Itu cerita dia. Kalau dah Allah tak beri petunjuk, buatlah macam mana pun. Okey, suka diingatkan, ini hanya sekadar orang kata nak menenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab nanti ini semua Allah dah tentukan. Maknanya kalau dah tentukan sampai tahap tu tak beriman juga, dah ketentuan Allah dah. Maka liyu'minu, mereka tetap tak beriman. Cuma itu di sisi Allah lah. Kalau kata tak beriman, tak beriman lah. Di sisi kita pula, ya kita tak tahu ni benda ni termaktub apa cerita, kita tak tahu di Lauh Mahfuz tu, kita tak tahu. Ini pengajaran untuk kita betapa manusia kalau dah didakwah, telah disampaikan dengan berbagai-bagai bukti, sampai kalau tahap malaikat turun bercakap dengan mereka pun, sampai kalau tahap orang yang dah mati beritahu kata, ya betul dalam kubur tu ada azab, jangan main-main. Dalam kubur yang Nabi kata tu ada ular lah, ada kala jengking lah, betul tu nanti orang dalam kubur bangun cerita begitu. Dan bukti-bukti lain Allah lungguk depan mata begitu di hadapan. Kalau kata dia degil-degil juga. Untuk kitanya apa? Insaf lah betapa benda ni kita hanya sampaikan. Manusia ni kalau sampai satu tahap dia punya degil tu, sampai tahap tu, itulah dia. Kitanya teruslah dakwah, gitu saja. Akhirnya kembali kepada masing-masing jugalah. Kalau orang-orang yang nak terima, dia terima je dengan mudah. Kalau orang-orang yang tak nak terima, bawa marilah bukti apa sekalipun, malaikat bercakap dengan dia ke, atau orang dah mati hidup balik bercakap dengan dia ke, atau apa-apa bukti diletak di hadapan dia, tak mau beriman, tak mau beriman juga. Illa ayyasha Allah, melainkan siapa yang Allah kehendaki. Sehingga akhirnya kalau kita kita beriman je, alhamdulillah, 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 itu saja. Bersyukur sebab Allah kehendaki kita beriman, nanti orang lain Allah tak kehendaki. Cuma tadilah illa ayyasha Allah, melainkan siapa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki itu kita tak tahu. Dah berlaku ke, kita nampaklah orang ni beriman, orang ni tak beriman, serah kepada Allah. Walakin aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Macam mana kehidupan ni kan, begitulah. Dia ada putaran dia. Dan Allah buat ni, dia ada peringatan-peringatan dia. Itulah hakikatnya. Tapi mereka tak tahu benda ni. Betapa nanti dah ada Rasul, mati duduk balik, ada kitab, benda tu nanti semua Allah akan tanya tu. Hakikatnya Allah nak tunjuk keadilannya tu. Hakikatnya Allah nak tunjuk rahmat dia. Itu. Dua ni saja. Sama ada keadilan dia atau rahmat dia.
Keadilan dia kepada orang-orang yang degil, nanti Allah nak tunjuk keadilan pada pembalasan dengan terhadap orang-orang yang degil. Kalau sampai tahap ni kan, malaikat cakap pun tak nak dengar, orang Nabi cakap pun tak nak dengar. Kalaulah orang mati duduk balik cakap pun tak nak dengar juga. Tu nak letak mana kemudian tu? Tak nama keadilan tu agak di mana? Sudah tentulah neraka. So ada dah neraka. Adil Allah. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang sembah Allah, itu Allah nak tunjuk rahmat dia. Kalau beriman sikit saja buat, nanti Allah akan balas banyak. Itu kerana Allah nak tunjuk rahmat, kasih sayang dia. Tapi kebanyakan mereka tak mengetahui benda begini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Yang ni setiap nabi itu ada kami jadikan musuh bagi nabi-nabi itu. Musuh-musuh syayatinul insi wal jin. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan daripada manusia dan jin. Syaitan-syaitan yakni makhluk-makhluk yang jahat daripada manusia dan jin. Istilah syaitan ni adalah satu istilah kepada makhluk yang jahat. Jahat dia disebut syaitan. Adapun jin tu memang jin lah. Manusia pun manusia lah. Jin, syaitan sama saja. Ada beriman, ada kafir, ada baik, ada jahat. Yang beriman tu beriman. Kalau yang jahat disebut sebagai syaitan gelarannya. Yang nakal, yang jahat tu kan. Okey, kita kata kalau jin kata syaitan ni, okey, biasa dengar. Ni manusia macam mana? Manusia pun orang kata juga, sama je. Kalau jahat, orang panggil syaitan juga. So syaitan ini adalah gelaran kepada makhluk atau sesiapa yang jahat dari kalangan manusia dan jin, digelar dia syaitan. Kalau jin tu jin lah, manusia kita gamak dengan tak gamak je nak sebut tu. Tapi kalau dah nakal tu kan, nakal lah, jahat lah. So begitulah Allah sebut, kami jadikan, kami adakan yang ni bagi setiap Nabi itu dia punya musuh-musuh dia yang jahat-jahat dari kalangan manusia dan jin. Ada. Kerjanya apa? Yuhi ba'dhum ila ba'din. Mereka mewahyukan, yakni memberitahu atau membisikkan zukhrufal qaul, kata-kata yang memperdayakan atau kata-kata dusta. Kerjanya apa? Membisikkan atau memberitahu benda-benda atau perkara-perkara dusta. Sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Yang ni kerja dia sama-sama dia kan. Sosek. Dia beritahu apa tu? Dusta. Benda tipu. Supaya orang lain percaya dan beriman atau percaya atau bertindak atas benda dusta itu. Suka dia. Sebab benda dusta ni lawan kepada kebenaran. Benar benda ada. Kalau sampai dah tunjuk depan mata begitu, orang dah tak petikai lah. Tak kata apa dah lah. So masing-masing terima sebab benda ni benar. Baik. Tapi kalau yang tak benar, tak ada benda tu, fitnah benda tu, akhirnya bergaduh. Itu yang dia nak. Itu yang dia nak. So kerja yang makhluk yang jahat di kalangan manusia dan jin ni suka nak tengok manusia ni sama-sama manusia atau sama-sama jin bergaduh. Sebab termakan dengan zukhrufal qawli, kata-kata dusta. Sini tengok, yuhi, mewahyukan, maksudnya memberitahulah. Wahyu ini kalau kepada Nabi wahyulah kita kata, tapi syaitan ni wahyu macam mana pula? Yang ni dia beritahu. Wahyu ni beritahu, pemberitahuan. So mereka pun dibisik juga, diberitahu juga. Jadi sama ada benda tu waswas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan atau dusta terus. Dia beritahu CP begitu. Zukhrufal qawli ghurura, kata-kata dusta. Cuma dia mari itu yang jahat tu. Benda-benda begini dia tak putus asa. Sikit. Sebab itulah juga alhamdulillah ibadahnya kan kita sembahyang sehari 5 kali.
Nak tak buat putus asa ke tak putus asa ke, asal orang Islam kena buat. Mari bulan Ramadan je kena puasa. Tidak ada istilah berhenti. Kalau kita kata puasa ni sebulan, setahun sekali, sebulan di bulan Ramadan, okeylah. Tapi boleh saja perbanyakkan lagi Isnin Khamisnya atau waktu-waktu tertentu. Kalau sembahyang sehari 5 kali, setiap kali tu ada rakaat-rakaatnya. Lepas tu pula nanti hak yang sunat-sunatnya buat. Kalau sunat, kalau boleh buat. Supaya apa? Supaya tak termakan dengan ni bisik ni. Yang mari ni, lintasan-lintasan ni tak reti ni bisik ni. Benda-benda dusta, benda-benda jahat. Benda-benda jahat lah. Dia suruh itu, suruh ini. Kalau hak manusia pun, kalau terkawan dengan hak yang kawan-kawan jenis tu juga, pergi. Dia tak kira. Dia kira banyak projek dia tu. Banyak projek. Bulan Ramadan tak bulan Ramadan. Ada saja kalau nak buat tu, idea tu ada saja. Kalau tidak bersama dengan orang-orang yang baik, hanyut juga, terkena juga. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalaulah Tuhanmu menghendaki, mereka tidak mampu melakukannya. Kalaulah Tuhanmu menghendaki, Tuhan kamu tidak, mereka tidak mampu melakukannya. Yang ni kalau Tuhan kata benda ni tak berlaku, tak berlaku. Kalau Allah kata tak izinkan, tak berlaku. Baik ceritanya benda ni berlaku. Maksudnya kalau Allah tak tulis di Lauh Mahfuz, tak arahkan kata berlaku itu, berlaku ini, tak berlaku. Sebab apa yang berlaku ni semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuma kita tak tahulah akan datang. Yang sudah kita tahu. Orang tu kena ni, orang ni kena tu sana bunuh ni, kena rotan tu kena. Apa cerita ni? Kenapa berlaku benda-benda begini bulan puasa apa semua ni kan? Okay, kalau Allah tak kehendaki benda ni tak berlaku, tapi berlaku, Allah kehendaki. Situ nak beritahu. Ini semua Allah kehendaki. Kenapa bagi berlaku? Kesian, teruknya. Kita kata kan, ini kembali kepada hikmah yang kalau kita selidik kaji, memang ada kebaikannya lah. Banyaklah kebaikannya. Cerita tadilah supaya nak menyedarkan kita, nak suruh kita pun jadi berdoa, nak suruh kita pun jadi bersatu, nak suruh kita pun jadi infak, nak suruh kita pun jadi sedekah, nak suruh kita pun jadi sedar. Itu antara hikmahnya. So begitulah percaturan tu. Cuma kita duduk di mana? Semua ingat kepada Allah. Benda ni Allah sebut, kalau Allah tak, walau sya'allahu rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah kehendaki, tak berlaku benda tu. Tapi benda ni berlaku semua dalam kehendak Allah, semua dalam kawalan maksudnya. Nanti mari yang paling dahsyat tu pun, paling dahsyat Dajjal. Dahsyat tu pun dalam kawalan juga sebenarnya. Tak ke mana juga Dajjal pun apabila Allah turunkan Nabi Isa, bunuh Dajjal. Cuma tetaplah dalam keadaan tu, sekira-kira pendiriannya kalau nari Dajjal, ada saja apa dia tu. Kita nak bersama Nabi Isa ke nak bersama dengan Dajjal? Itu cerita dia. Boleh bertahan tak dengan ujian Dajjal ni? Bertahanlah, maksudnya ni ujian untuk kamu. Kalau kamu bertahan, bukan sia-sia. So ada hikmahnya. Fadharhum wa ma yaftarun. Allah kata biarkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. So biarkan mereka. So biarkan tu nanti habislah dia buat. Biar dalam tu juga, dalam pengetahuan Allah juga. Kejahatan tu semua dalam kawalan. Nak lari mana kita kata? Nak lari mana? Kalau kita kata benda tu under control, ni tenang je. Tak lari mana tu? Kena dah. Ya kan? Tak kena dah. Nak lari mana? Lama mana nak menyorok tu? Nanti kena. Manusia pun cakap begitu. Allah lagi-lagi ya. Manusia pun kata berani buat lah. Sebab dia boleh kawan. Manusia pun cakap macam tu. Kalau berani buat lah. Buat sungguh. Kita nak tengok setara mana dia buat. Sebab dia boleh kawan. Dia tak bimbang.
Manusia pun cakap macam tu, Allah pun fadharhum wama yaftarun. Jahat sangat kan? Biar dia dengan kejahatan mereka. Nak tengok setara mana dia nak jadi macam mana. Sebab Allah boleh kawal keadaan. Cuma kita yang kadang-kadang yang menghadapi benda ni, sabar dengan tak sabar. Nak kata apa lagi? Sabar. Dia cakap sedap, kena kepala kita kena je. Sabar. Kita kena bagi sokongan. Orang-orang yang kena tu, inilah pula tugas kita. Allah suruh apa? Bagi sokongan, tolong doa, pergi ziarah dia, pergi cakap dengan dia, tak apa, tak mengapa. Inilah kerja kita pulaknya. So, baik semua tu. Fadharhum wa ma yaftarun, biarkan kepada mereka dan apa yang mereka adakan. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah, dan biarkan mereka tu nanti supaya jadi apa? Jadi umpan agar orang-orang yang hati mereka tidak beriman dengan akhirat cenderung. Agar, maksudnya dibiarkan, fadharhum wa ma yaftarun, biarkan mereka ini supaya orang-orang yang hati dia berpenyakit, hati dia orang-orang yang tidak beriman tu, tasgha ilaihi, walitasgha ilaihi, agar nanti seruan-seruan dia, kata-kata dusta dia tu kan, dia pergi makan orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang memang hati dia dah penyakit, dia suka benda-benda macam ni, cakap-cakap sosek, fitnah-fitnah tu kan. Di situlah juga nanti ujiannya. Allah kata orang yang beriman, dia tak termakan dengan tu. Syaitan-syaitan ni kan, dia minta terus berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ibadat untuk dia. Orang-orang yang tak mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kena. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minun, agar supaya, maksudnya Allah nak tengok ni, nak orang-orang yang hati dia tak beriman, kena. Waliyardauhu waliyaqtarifu, dan supaya mereka setuju, dan supaya melakukanlah ataupun bertindaklah oleh orang-orang yang nak bertindak dengan cara jahat sama dengan hak yang jin syaitan, hak syaitan tadi kan, yang jahat tadi kan. Biar hati dia terpengaruh, biar dia pun nanti reda bersama dengan geng-geng tu, dan dia pun nanti join sekali dan bertindak sama macam tu. Biar. Ramai tu, nanti tu macam mana tu? Itulah nanti jihad, itulah nanti sampai jadi macam dakwah, itulah nanti dia berkumpul tu, dapat negeri dah, dapat negara dah. Habis daerah tu dia tak apa. Macam Israel tu nanti, itulah pula ceritanya nanti umat ni akhir zaman akan berjuang lah apa semua. Nabi Isa pun nanti pergi, Dajjal pun sampai berkumpul dekat situ lah tu nanti tempat dia. Tak apa, Nabi Isa pun pergi situ nanti. Allah kata lagi sampai ada batu-batu pun bercakap melainkan pokok saja. Tak apa, ada nanti pokok yang tak bercakap. Tak apa, kita cari nanti pokok tu. Ini dia panggil caranya. Kita nak duduk mana? Situ persoalan. Orang yang hati dia penyakit, orang hati dia tak beriman, kena. Dia akan termakan. Maka di situlah kita katakan, dusta, mana satu dusta, mana satu itulah pulaknya, supaya diminta orang Islam beriman, belajar ilmu supaya ada pertimbangan, nanti mudah nak buat pertimbangan, kemudian kena cek dulu. Itu semua dalam ayat lain dah cerita dah. Belajar berita-berita ni kena dengar betul-betul. Lepas tu dalam ayat lain pula kata, ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, dan pemerintah dari kalangan kamu yang mengawal keadaan ini. Itu pula ayat-ayatnya, supaya jadi berimbang begitu. Semua dalam Quran juga. Bukan kata biar nak buat macam mana, kena buat macam mana. Adalah juga Allah bagi nak buat macam mana tu. Ini berita ni betul tak betul? Allah suruh belajar kan sebelum ni, supaya kamu boleh buat pertimbangan. Allah juga suruh kamu bersatu, Allah juga suruh kamu teliti. Jadi benda ni berimbang sebenarnya. Bukan kata fadharhum wa ma yaftarun, biarkan mereka supaya terus bertindak dengan cara jahat gitu. Kita pun takut, tak buat apa-apa. Tak ada saranan nak buat apa ni, nak buat apa? Ada saranan dia ada. Saranannya dia ada.
Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Katakanlah wahai Muhammad, adakah selain daripada Allah yang aku nak cari sebagai penghukum, sebagai hakim, yakni sebagai, kalau hakam ni, kalau main bola tu pun disebut hakam, pengadil, referee tu, atau penghukum yang menentukan, yakni adakah selain daripada Allah yang aku nak cari sebagai penghukum, sebagai yang menentukan keputusan? Nak cari selain daripada Allah ke? Selain daripada kitab, Rasul, itu. Ataupun ni nak dengar hak dusta-dusta ni, yang selain daripada Allah tu syaitan tadilah, manusia-manusia yang jahat, syayatinul insi wal jin. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Yang mana Allah tu, yang kalau kita nak cari selain daripada Allah tu, sedangkan Allah telah turunkan kepada kamu kitab dengan penuh penjelasan. Nak cari yang selain daripada Allah ke? Maksudnya, yang mana Allah tu telah turunkan kitab, memberi penjelasan? Taklah, tak cari. Minta maaf. Yang lain tu minta maaf. Kami nak Allah, kami nak Al-Quran, kami nak Rasul, kami nak agama. Kami nak ni cerita orang Islam ni. Sebab orang Islam ni dia ada kitab. Kitab tu yang Allah turunkan telah dengan secara detail penjelasan. Untunglah maksudnya. Memang sudah tentulah. Ni persoalan ni, adakah kamu nak cari selain daripada Allah, yang mana Allah telah turunkan kepada kamu kitab, ada penjelasan? Jawapan dia apa? Sudah tentu tak nak. Kami nak Allah juga. Sebab Allah ni kebaikannya, dia telah turunkan kitab. Jadi afa ghairallahi abtaghi, adakah selain daripada Allah yang aku nak pergi cari, aku nak jadikan dia sebagai hakim? No. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui bahawasanya ia benar, diturunkan daripada Tuhanmu dengan kebenaran. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, ini ahli kitab lah ni, Yahudi, Nasrani. Dan orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui itu benar daripada Tuhanmu. So, sama juga. Kalau mereka tak mau beriman, biarkan mereka tak mau beriman. Kalau mereka nak beriman, nak sama dengan kita, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia tak nak ikut, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka tahu itu benar. So dia tahulah. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, dia tahu sangat cerita Quran ni. Yang Allah katakan, adakah kami nak cari selain daripada Allah, sedangkan Allah itu telah dia bagi kitab? Cerita ke siapa tu? Orang Yahudi, dia tahu ayat soalan itu memang betul. Dia pun akan kata nak Allah. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, dia tahu ini memang diturunkan daripada Tuhanmu dengan kebenaran. Orang-orang yang dah ada maklumat macam Yahudi, Nasrani, dia tahu. Baik, oleh sebab itu fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu menjadi atau tergolong dari kalangan orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Dalam bab agama jangan ragu. Dalam bab kata ni Quran ni betul tak betul, jangan ragu. Tapi boleh jadi ragu ni, boleh jadi ragu apabila yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Boleh jadi minal mumtarin, tergolong dari kalangan orang-orang yang ragu apabila kita dengar bisikan zuhrufal qaul, kata-kata yang cantik, ghurura, tapi itu dusta saja. Sebab tu dalam bab gosip-gosip ke cerita-cerita ni kan, kalau orang-orang yang memang, jangan bacalah. Jangan baca, jangan dengar. Kalau kita pergi semua benda kita nak baca, semua benda kita nak telan, kena kita. Akhirnya ragu, akhirnya bingung. Benda tak tahu ke mana pun, benda masih dalam siasatan pun. Kita baca orang ada buat spekulasi entah apa pun. Apa
Apatah lagi kadang-kadang memang ada orang-orang yang memang nak melaga-lagakan. Hati-hatilah kita. Memang orang yang nak menghancurkan tah daripada mana kita tak tahu. Ni jangankan kita, zaman Nabi kan, zaman sahabat yang akhirnya berkelahi, berperang sama sendiri sahabat itu kerana ada pihak ketiga. Aisyah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah pun semua tu. Seketika dah berdamai dah. Dah berdamai dah. Okeylah kita tak perang dah, okeylah kita sama-sama balik. Tapi tengah malam tu dia panah sana. Kawan ni pula ingat, tadi petang berdamai. Ni tak boleh jadi ni. Kat sini pun kata macam tu juga. Akhirnya perang pula. Mati ramai-ramai situ. Pengajaran. Sedihlah cerita tu. Cerita sama-sama sahabat berperang. Tapi pengajarannya hati-hati. Hati-hati. Kita tak tahu orang ni sampai satu tahap dia nak melaga-lagakan kan. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang akhirnya ragu. Okey, ragu ni apa ketidakbaikannya? Dia ragu ni kadang-kadang dia tak buat apa pun dah tak bagus. Dia duduk saja. Tak ada pendirian. Sampai satu masa perlu kepada pertolongan ke, perlu kepada buat keputusan ke, akhirnya dia masih tunggu lagi. Macam mana akhirnya tak ke mana, duduk saja. Biar aku malah buat keputusan apa-apa. Tengok. Buatlah keputusan yang tepat. Buatlah kajian. Tapi oleh kerana ragu ni, dia terus duduk senyap, diam. Termakan dengan bisikan syaitan. Jangan. Benar-benar ni Islam ni. Bangun kita semua ramai orang Islam. Macam tu. Ni Islam ni apa semua ni. Duduk diam lagi. Tu tak baik. Dah ragu lah tu. Betul ke Islam ni apa? Ragu lah tu. Jangan. Cerita Allah yang telah turunkan kitab. Dan maknanya kalau orang dah memang tahu, jangan ragulah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kata-kata Tuhanmu dengan benar dan adil. Telah sempurnalah kata-kata Tuhanmu, yakni Al-Quran. Yang tadi kata Quran yang telah diturunkan. Quran tu sempurna dah. Mufassalah, menjelaskan, dan juga sempurna, dan juga adil. Adil, alhamdulillah. La mubaddila li kalimati, tidak ada pengganti bagi kata-kata Allah. La mubaddil, tidak ada kata pengganti. Pengganti atau yang boleh menukar kata-kata Allah, tidak ada. Ini Al-Quran ni dah tetap dah, dengan penuh dengan penjelasan, penuh dengan keadilan. Maka tidak ada yang nanti mari nak ditukar sehingga nanti jadi bingung kita. Sehingga tengok dalam Quran ada ayat suruh berzina. Tak ada. Jumpa dalam Quran kata riba halal. Tak ada. Boleh menipu. Tak ada. Tak berubah benda tu. Tidak, la mubaddila li kalimati, tidak akan ada yang boleh mengganti kalimat Allah. Kalimati, kata-kata Allah. Kalimah ni perkataan-perkataan. Kalau kalam dan jadi ayat. So kalimati, perkataan-perkataan tu tak ada. Jangan ayat keseluruhan tu. Perkataan-perkataan tu pun Allah sebut la mubaddila li kalimati, tidak ada yang boleh menukar atau mengubah perkataan-perkataan dalam Quran tu. Allah jaga ni sebagai jaminan. Ini sebagai jaminan betapa Quran ni terjagalah. Sebab benda baik kan kita bimbang juga nanti berubah. Nanti berubah ni, benda baik ni berubah ni. Jangan bimbang lah. Tak berubah. Agama ni tak berubah. Terjaga sejak daripada zaman Nabi sampai sekarang. Walaupun macam-macam lah berlaku tu. Tengah-tengah tu perang lah, apalah, inilah, itulah, ini macam-macam. Ya betul. Nanti yang dengan syiahnya kita katakan nak kata Quran ni tinggal separuh ke apa semua. No. Allah dah beritahu dah. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang boleh mengganti perkataan-perkataan Tuhan itu. Wa huwa samiul alim, dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi mengetahui. Ya betul ada masalah tu tengah-tengah tu, tapi kan tengah-tengah masalah tu orang Islam duk berdoa tu. Masalah ni orang Islam pun berdoa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu taat, kamu patuh kepada kebanyakan manusia di bumi ini, ramai orang kamu taat, yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kalau kamu taat kebanyakan sesiapa yang di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Ini cerita awal-awal Islam tu yang kebanyakannya apa? Ayat-ayat macam ni kena faham juga. Ini cerita manusia awal-awal Islam yang memang kafir ramai kafirnya. So kalau kamu masa tu nak buat siapa ramai, mana majoriti, habis. Boleh ke dia? Sebab dia ramai. So kalau kamu ikut majoriti, habis masa tu. So tapi kita sekarang ramai orang Islam, alhamdulillah. Dan dia pun ada dalam masalah fiqh ni yang disebut sebagai ijma'. Bersepakatlah para ulama ni kan dalam memutuskan satu-satu hukum. Itu tu ada nilai tu. Ijma' sahabat. Itu kuat tu. Sahabat Nabi tidak ada khilaf ataupun kebanyakan sahabat macam itulah pendapatnya. Itu kuat. Atau kebanyakan ulama itu begitulah pendapatnya. Itu juga kuat. Dan begitu juga masyarakat umat Islam ni, kalau begitulah ramainya, itu juga kuat. Jadi dia ada nilai. Orang ramai ni pun dia ada nilai. Bukan kata tidak ada nilai. Habis ni ayat ni, nak ikut orang ramai ni kata jadi sesat. Ini tengok keadaan lah. Kalau memang tempat tu ramainya kafir apa semua, kita ikut-ikut, memang sesat sungguhlah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka mengikuti melainkan sangkaan, dan tidaklah mereka melainkan dusta saja. Ini kata yang ramai-ramai tadi adalah orang kafir. Ayat ni kalau kita baca tak habis, kita kata jangan ikut orang ramai. Kita orang ramai ni kan, kampung ni, tempat ni kita, jangan ikut orang ramai, nanti sesat. Hak sesat tu kalau orang ramai tu jenis mengikut hawa nafsu, kamu pun ikut dia juga. Pergi ya. Jadi masa bila ni? Apapun pertimbangannya ilmu. Apapun pertimbangannya ilmu. Kalau orang Islam orang ramai tu, insya-Allah dia ada nilai. Boleh je. Kamu kena hargai itu. Kena hormat yang ramai-ramai itu. Jangan kamu kata yang penting aku, inilah kami kebenaran. Amboi, ini hak ramai-ramai ni apa? Tunggul ke apa? Kamu seorang je ada otak. Kita nak kata gitu, nak marah tu. Orang lain Islam pun ada juga. Tak boleh ikut orang ramai. Dia pun baca ayat ni. Baca per habis tengok. Iyattabi'una illa dhann. Mereka yang ramai-ramai itu tidak mengikut melainkan sangkaan saja. Tak ada ilmu. Wa inhum illa yakhrusun. Melainkan mereka hanya dusta. Orang gitu tak boleh ikut lah. Walaupun dia sikit ke dia ramai, asal tipu saja, itu sangkaan-sangkaan saja, tak boleh ikut. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia mengetahui siapa yang berpetunjuk, ada petunjuk atau dapat petunjuk. Akhirnya nak beritahu bahawa Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Ini pada akhirnya kita kalau dah memang dapat petunjuk, kita yakin inilah dia, inilah tengok ni ramai-ramai kita orang Islam begini, tiba-tiba ada orang kata ni tak betul lah apa semua kan. Dah sudah Tuhanmu mengetahui. Kita serah kepada Allah. Kita jangan peduli dah ni. Ni pegang kemas ni, pegang kemas. Sesungguhnya Tuhan kita mengetahui siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Kalau kamu nak kata tak betul tu, kami yang betul, Allah lebih mengetahui. Kita tetap dengan tapak kita. Kita tetap dengan agama kita, dengan pendirian kita. Wa kulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah daripada apa yang telah disebut nama Allah ke atasnya, yang telah disembelih lah. Maka makanlah apa yang telah disebut nama Allah ke atasnya ketika sembelih, yakni makanlah. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada ayatnya. Kalau kamu beriman kepada ayat Allah, nak makan tu kan makanan yang jenis kena sembelih, seperti lembu, kambing, unta apa tu,
Makanlah kalau ia disebut nama Allah ketika sembelih. Bismillah, boleh makan. Walaupun dalam ayat memberitahu orang Yahudi ahli kitab, kita boleh makan sembelihan dia. Orang Yahudi punya, orang Yahudi yang baik, orang Nasrani pun, dia kalau dia sembelih, dia menyebut nama Allah, kita boleh makan. Tapi Yahudi tu boleh, Allah benarkan. Betapa sampai tahap tu kalau telah disebut nama Allah. Dalam bab lain dia tipu apa semua. Dalam bab lain tu biarlah, ni dalam bab makan ni dia mau sebut nama Allah, kita pun boleh makan. Setakat itu saja apa yang baik pada Allah, apa yang lemah pada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah.